Sebab kamu akan diberi tawaran pengampunan. Iaitu bolehlah minta ampun. Dia bagi ikut corong-corong radio, surat-surat khabar, risalah dia bertebaran, dia bagi tahu. Nak bertaubat, cukup-cukuplah tu jadi komunis. And then ada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, perintah berkurung, lockdown. Zaman dulu pun dah ada lockdown. Perang saraf. And then rundingan baling. Dan tak ada lah. Itulah serba sedikit yang bab 6 punya, komunis. Sangat menarik. Tapi hari ini kita akan belajar bab 7. Kita akan sambung yang minggu lepas punya. Usaha ke arah kemerdekaan. Macam mana kita nak berusaha untuk ke arah kemerdekaan ni? Kita ulang balik apa yang kita belajar minggu lepas. Dia ada macam-macam cara. Tak senang ya nak merdeka ni. Dia ada macam-macam cara. Lihat kronologi kat situ. Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Ditubuhkan and then UMNO, Puteri MCJA, CLC. Tapi hari ini kita akan belajar pasal laporan. Laporan. Apa kaitan laporan dengan kemerdekaan? Mungkin kamu tertanya-tanyalah apa kaitan dia. Tapi jangan bimbang, kita akan go through hari ini. Ingat ya, objektif CLC. CLC adalah Communities Liaison Committee. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Kita nak merdeka kan, asalnya penduduk tanah Melayu, orang Melayu. And then orang British bawa masuk orang Cina, orang India. Menyebabkan kepelbagaian kaum yang wujud di tanah Melayu sewaktu zaman dahulu. So, in order to mencapai kemerdekaan, to achieve independence, ditubuhkanlah satu benda ni yang dikenali sebagai CLC ataupun Penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum. Merujuk kepada ada kaum Melayu, kaum Cina, kaum India untuk mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Ada masalah apa kat situ. And then dia nak betulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial yang wujud pembahagian yang adil untuk semua komoditi. Maksudnya macam ni. Kalau kamu masih ingat, saya tanya, golongan Cina, dia buat bahagian apa? Golongan India, dia buat bahagian apa? Golongan Melayu, dia buat bahagian apa? Siapa boleh jawab? Dalam sektor ekonomi, orang Melayu buat apa? Tak apa, Syafira Elika. Selamat datang. Orang Melayu buat apa? Syafira, Batrisha, Amani, Syafiq Huzairi, Maisara. Selamat datang Syafiq Huzairi. Orang Melayu buat apa? Orang Melayu buat apa? Orang Cina buat apa? Orang India buat apa? Come on. At least seorang, tak apa. Ada tak? Orang Melayu bertani. Yes, Batrisha. Yes, Batrisha. Orang Melayu dia bertani. Bertani, bercocok tanam dan juga menjalankan sektor-sektor perikanan. Itu orang Melayu. Orang Melayu ni bila dia dah dia ditempatkan di kawasan pinggir pantai, dalam kawasan-kawasan yang ada tanah subur, so dia akan menjalankan aktiviti bertani. Yes, terima kasih Batrisha. Dan juga perikanan. Tapi how about Chinese? How about Indian? Kalau orang India, dia terlibat dalam sektor peladangan untuk toreh-toreh getah. Dia ada satu kisah sebenarnya, kisah orang India. Saya ceritalah sikit, kisah dia agak sedih. Yang menunjukkan orang India ni struggle. Dia sangat-sangat menghadapi kesukaran sewaktu zaman dahulu sebab dia terlibat dalam sektor peladangan dan kerja dia menoreh getah. And then dia toreh getah daripada pagi sampai petang and then dia dapat 5 sen. Sampaikan lelaki dan perempuan yang bekerja, gaji perempuan tu dia bayar lagi kurang daripada lelaki. Andai kata lelaki sehari boleh dapat 5 sen, perempuan dapat 3 sen. Gender inequality kat sini. Ketidaksamaan antara jantina. Ni zaman dulu ada ya, kalau kita kaji, menunjukkan perbezaan taraf sosial yang wujud antara jantina lelaki dan jantina perempuan. Tapi hakikatnya perempuan buat kerja lagi banyak daripada lelaki. Contohnya kenapa? Andai kata wanita India tu berkahwin dengan lelaki India ni, and then pagi-pagi tu biasalah toreh getah kan, pagi-pagi kan. Pagi-pagi pergi toreh getah. Jalan kaki. Tak dengar suara? How about now, Liana Batrisha? Dengar tak suara? Okay. Yang lain dengar?
Dengar tak lagi Batrisha? Mai dah dengar? Siapa yang tak dengar? Siapa yang dengar, siapa yang tak dengar? Bagi tahu saya. Cuba buka audio kat saya, Liana. Tu connecting untuk audio dah tu. InsyaAllah lepas ni boleh dengar. Okay, how about now, Liana, Batrisha? Boleh dengar tak? Test, 1, 2, 3. Aku budak girl. Okay, dah dengar dah. Okay, baru nak nyanyi. Okay, thank you. Tak apa. Ketidaksamaan gender, saya ulang balik yang tadi. Pagi-pagi tu, wanita India, lelaki India, dia pergi menora getah sama-sama pagi tu. Tetapi yang perempuan tu akan balik ke rumah untuk tak nak nasi. Untuk family. Ini jalan kaki pula. Tahu tak jarak dia berapa? 20 km pergi. 20 km balik. Total 40 km jalan kaki. That's why dia potong gaji. Bagi 3 sen je sebab tak buat kerja sama dengan lelaki. So, sangat susahlah zaman dulu. Saya baca artikel dia kan sangat sedih. Sangat sedih sebab they are struggling to survive. Itulah kita perlu saling bersimpati antara satu sama lain. Jangan kecam, jangan hina walaupun kita berbeza kaum. In the end kita semua manusia, okay? And then kita perlu mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Sama juga dengan CLC itu. Community License Committee. And then ni kita dah go through. Ni peranan jawatankuasa hubungan antara kaum. Apa yang dia buat sebenarnya? Apa yang bergabungnya orang Melayu, orang Cina, orang India dalam CLC ni? Apa yang dia buat? Okay, yang pertama, isu yang dia buat, isu politik. Dia make sure tanah Melayu ni ada persediaan untuk berkerajaan sendiri, untuk takbir sendiri. We are on our own. No more under British. No more under British. Orang Melayu, orang Cina, orang India, dia takbir sama-sama. And then kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Cina, orang India, orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Ini orang Melayu dia macam request lah. Dia nak hak ketuanan. We are special in this place, in this area. Bukan Blackpink in the area tapi Malay in the area. Sebagai penduduk asal rantau Melayu. And then apa CLC cakap? Kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dalam sektor perniagaan dan perusahaan. Sebab yang dalam sektor perniagaan adalah orang Cina. Perusahaan, biji timah dan sebagainya. Dia dimonopoli oleh kaum Cina. So dia berlaku jurang ekonomi yang sangat ketara di antara kepelbagaian kaum sewaktu zaman dahulu. Itulah pentingnya ada CLC supaya dia counter measure apa yang perlu buat. Kewarganegaraan bukan Melayu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Ingat senang-senang je ke nak bagi kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Itu isu yang CLC cuba kemukakan lah. Cakap, tolonglah terima. Janganlah, rigid sangat. Janganlah strict sangat. Supaya in the end senang kita nak menubuhkan negara ni one day nanti. And then pendidikan. Sistem persekolahan yang berbeza-beza mengikut kaum. Yes. Yang ni saya sangat setuju. Dia ada SJKC, SJKT, sekolah pondok. Zaman sekarang pun ada lagi perbezaan tu. Menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran berlainan. Maksudnya kat sini, saya tulis sikit. Maksudnya kat sini adalah kalau orang Cina, buku teks dia adalah diambil daripada tanah besar Cina. Dari Cina. Kalau India pun, dia ambil buku daripada tanah India. Dari India. Kalau Melayu, kalau sistem pondok tu dia ambil belajar hadis-hadis, belajar Al-Quran dan sebagainya. So bila dia belajar education daripada tanah besar Cina, dia tak ada something yang sifat cintakan tanah air. Tanah air dia kat mana? Tanah Melayu ataupun di tanah besar Cina. Kan? Kamu tinggal di tanah Melayu,
Tapi kamu belajar something yang education yang berkaitan dengan pejuang kat sana, raja dekat sana. Nampak dia macam tak boleh move on. You are staying here in Tanah Melayu and then you learn something from over there, from China or from India. So ini isu yang timbul. Dia macam pelik lah. Tapi masyarakat Melayu tak pernah menafikan pun hak mereka untuk belajar. Cuma kalau kita lihat daripada perspektif yang berbeza, dia macam pelik lah sikit. Patutnya belajar kat sini lah. Sebab konteks dah berbeza dah. Dia sampai sekarang pun dia ada lagi isu ni. Katakan dia ada persatuan Hokkien ke apa tak silap saya. Dia belajar dan dia dapat dana daripada negara besar China. Negara besar China dia sponsor orang Cina dekat Malaysia supaya belajar elok-elok and then hantar sana. Berbakti dekat negara China. Masih lagi berlaku. Tapi ikutlah cara hidup manusia berbeza kan. Okay, ada soalan tak? Kalau ada soalan tanya je. Ini peranan CLC. Pertama sekali, mencadangkan, saya highlight lah. Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri. Yang ini penting. Berkerajaan sendiri. Letak dalam kepala CLC. Communities License, ataupun kepelbagaian kaum tadi. Mana? Ni, jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Jawatan kuasa hubungan antara kaum. Okay. JHAK, JAK. CLC ataupun Communities License Committee. Okay, next. Macam mana dia nak buat berkerajaan sendiri tu? Dia buat pilihan raya. Senang je yang ni. Buat pilihan raya. Mana-mana pun. And then bersetuju agar orang Melayu wajar mempunyai kedudukan istimewa. Dia setuju. Orang Melayu ada kedudukan istimewa. Dia pun diiktiraf dah. Maksudnya orang Cina ke orang India diiktiraf. No problem bos. Kamulah ada kedudukan istimewa di tanah ini. Kemudian dia mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Bagus tak bagus dia CLC ni? Communities License Committee, walaupun dia dipenuhi dengan orang berbangsa Cina, berbangsa India, tapi dia pilih ideologi yang melebihkan orang Melayu. Dia fokus untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu dan juga pendidikan orang Melayu. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa dia fokus untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu? Siapa ada reason dia? Saya nak dengar pendapat kamu. Apa reason dia? Kenapa orang Cina dan orang India dan juga jawatan kuasa hubungan antara kaum ini, dia sangat fokus untuk meningkatkan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu? What was the reason? Jawapan kamu bebas. Kamu boleh bagi tahu apa saja. Tak ada masalah. Saya cuma nak dengar pandangan kamu. Kenapa orang Cina, orang India, dia nak fokus kepada orang Melayu? At least satu jawapan saya nak dengar. Satu jawapan pun dah cukup. Dapat dua lagi mantap. Cepat. Syafira Elika. Amir, selamat datang Amir. Ada Amir. And then Abacisha. Nak hormat kot. Okay, thank you Amir. Terima kasih. Saya hargai. Saya hargai Amir. Terima kasih Amir sebab bagi respon. Okay, menarik. Saya terima. Nak hormat. Saya terima. Okay, yang lain? Amir bagus, Amir dah bagi. How about Maisara, Humaira, Batrisha, Syafiq Kuzairi? Jangan malu, dekat chat pun boleh tulis je. Saya baca. Nak buka audio, nak cakap pun boleh. Kita perlu kongsi pendapat tau. Andai kata satu hari nanti ada soalan kebat. Yang perlu jawabnya kamu semua. So, apa pendapat kamu? Kenapa CLC ni? Sebab dia sedar diri. Okay, menarik Liana Batrisha. Okay, terima kasih sebab dia sedar diri. Okay, terima kasih Batrisha. Okay, dah ada dua jawapan dah. Ada tak yang lain nak cuba bagi jawapan masing-masing? Amir, Batrisha, thank you. Kalau tak ada tak apa, saya nak terus discuss. Kalau ada, tulis je kat chat. Saya baca. Betul lah apa yang Amir cakap, Batrisha cakap betul. Dia, sebab apa dia melebihkan ekonomi dan juga pendidikan orang Melayu? Sebab, betul, dia sedar diri dan dia nak hormat orang Melayu. Sebab
Orang Melayu lah yang memiliki tanah tu in the first place, yang berjuang. Golongan kanan ke, golongan kiri ke, tapi lebih pada orang Melayu lah. Dia buat macam tu sebab we're living together. Kita tinggal sama-sama. Kalau yang maju ke hadapan adalah orang Cina dan meninggalkan orang Melayu dari ekonomi duduk bawah je. Yang tinggi-tinggi orang Cina. Apa yang akan terjadi terhadap tanah Melayu dan juga Malaysia? Dia akan mendatangkan banyak keburukan. Bergaduh je kerja. Sebab apa? Orang Melayu miskin, tak ada duit, kerja bercucuk tanam sahaja. Orang Cina pula dia invest perdagangan, lagi maju. So dia macam lupa dah. Siapa yang jaga siapa sekarang ni? Siapa tanah siapa? Dia jadi macam confused dah. So baguslah dengan wujudnya CIC, dia sedar diri dan dia nak hormat orang Melayu. Dia cakap, okay, kita perlu tubuhkan agensi supaya orang Melayu dapat ekonomi yang bagus dan juga pendidikan yang elok. Ini sangat penting. Contohnya ni, penubuhan Lembaga Pembangunan Industri Desa, RIDA, pada tahun 1950. Ni RIDA ni. Orang CIC ni cadang and then Datuk Wan Jaafar buat. Bantuan ekonomi dan kemajuan bandar sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Nampak? Dia macam give and take lah. First kali isu CSC dia macam ni. Masalah lah kita susah nak dapat hak kerakyatan sebab orang Melayu ketatkan syarat dia. And then bila kita dah longgarkan syarat tu, okay, you boleh dapat dah kerakyatan Malaysia. And then dia macam nak balas budi, cakap, okay, macam ni lah kita buat agensi untuk orang Melayu. Untuk ekonomi dan juga pendidikan. So that's a good thing. Dia timbal balik. Reciprocate. Buat baik, dia balas baik. Buat jahat, dia balas jahat. Tapi waktu ni semuanya positif je. Fikir positif je. Semua elok-elok. Keburukan kita tolak tepi tu. That's why kita mampu mencapai kemerdekaan. Kalau tak ada benda-benda kecil macam ni, untuk mencapai kemerdekaan tu ialah satu perkara yang agak sukar untuk dicapai. Kalau tanya cikgu lah, sangat sukar. And then bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting bagi memupuk taksir kepada tanah Melayu dan kerjasama dalam kalangan penduduk. And then syarat kewarganegaraan dilonggarkan. Kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu. Semua ada kedudukan politik. Ada MCA, ada MIC. Semua boleh menceburi bidang politik regardless of your race. Kemudian mencadangkan sistem pendidikan yang seragam, sama untuk memupuk kesertaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu. Sekolah SMK. Ada Melayu, ada Cina, orang India pun ada. Dan penubuhan jawatankuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan yang seragam dan diterima oleh semua kaum. Ini kita dah go through minggu lepas, tak apa saya ulang balik. Dan ada sistem ahli. Sistem ahli ni pembentukan ni macam mana? Mengumumkan. Sir Henry Gurney ni dulu dia mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Okey, saya nak tanya. Wakil seorang pun tak apa. Apa tujuan utama penubuhan sistem ahli? Why? Why sistem ahli diwujudkan di tanah Melayu? Siapa nak bagi tahu? Cepat, siapa nak bagi tahu? Wakil seorang pun tak apa. Uzma nak cuba, Uzma. Selamat datang, Uzma. Okey, Liana. Terima kasih Liana Batrisha. Bagus. Untuk memberikan pendedahan yang baik. Menarik. Bagus. Orang lain ada tak? Orang lain ada? Uzma ada? Kalau tak ada, tak apa. Tak ada. Tak ada, tak apa. Okey, terima kasih Liana Batrisha untuk memberikan pendedahan yang baik. Jawapan tu ada. Jawapan tu ada tapi dia macam beat around the bushes. Dia kurang tepat sikit. Tapi dia
Dia kurang menjawab sikit je. Yang penting dia guna macam ni. Macam ni. Kalau soalan tanya, apakah tujuan utama sistem ahli? Awak terus jawab macam ni. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran perseroan tanah Melayu. Sistem ahli ni diwujudkan beberapa orang untuk dia ajar dia nak latih dia supaya pandai tadbir tanah Melayu. Kena buat macam ni, buat macam ni. Untuk memberikan pendedahan yang baik tu betul juga, tapi dia pendedahan apa kan? Pendedahan. Kalau awak jawab untuk memberikan pendedahan untuk melatih penduduk, tu lagi mantap. Nampak? Melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran. Itu kata kunci sejarah. Yang penting supaya jawapan kita tu paku. Pam, kelepap. Macam lagu pula. Macam itulah. Apa fungsi sistem ahli? Fungsi dia untuk melatih penduduk tempatan untuk menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Itu sistem ahli. Okey, Liana Batrisha. Alright. Dah bagus dah. Jawapan tu bagus, tapi sebab kita ni budak-budak yang bagus, Batrisha budak bagus, baguskan lagi jawapan tu supaya double bagus. Tiba. Okey. Harap faham berapa orang anggota Majlis Perundangan NPP tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Betul lah, dibahagi section pula. And then dia ada portfolio. Sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Related kepada negeri. Okey, negeri ni macam mana nak jaga? Negeri Kelantan, negeri Selangor, macam mana nak jaga? Jangan bimbang, dah ada sistem ahli. Sebab apa? Sistem ahli diwujudkan untuk melicinkan pentadbiran politik di tanah Melayu. Okay, kemudian 3 portfolio yang kekal di bawah pentadbiran British. Betul lah, dia bagi dah sistem ahli untuk penduduk tempatan, sistem ahli untuk penduduk tempatan untuk mentadbir secara politik dengan lebih mantap, tapi masih lagi dikawal selia oleh pihak British. Okey, apa 3 benda yang British kawal? Yang pertama adalah hal ehwal ekonomi. Tak kira lah kita takbir banyak mana pun, in the end ekonomi British yang jaga. Nampak? Dia susah juga nak lepas ni sebenarnya. And then perindustrian dan juga perhubungan sosial juga melibatkan ekonomi, perindustrian. Contohnya yang duk melombong sentiasa tu. Dan juga perumahan dan kerja raya. Infrastruktur punya benda. Supaya dia nak dapat fame lah. Nak dapat apa? Oh, siapa yang buat ni? British buat. Oh, bangunan tinggi, bangunan cantik macam ni. Siapa buat? British yang buat. Dia suka fame-fame tu sikit. Itulah pembentukan sistem ahli. Apa yang kita ingat sistem ahli tadi, British yang lantik ahli itu untuk melicinkan pentadbiran. Okey, apa fungsi sistem ahli tadi? Siapa ingat? Siapa ingat? Kata kunci dia melatih. Melatih apa? Melatih kucing, melatih anjing. Melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran persekutuan tanah. Yes. Tanah Melayu. Okey, bagus Liana Batrisha. Mantap, respect. Terima kasih. Okey, inilah ciri-ciri sistem ahli. Kita siap buat kuisis dah minggu lepas kan? Okey, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Ini yang pertama. Yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Nak lantik ahli ni bukan kaleng-kaleng, bukan senang. Dia perlu prosedur yang tinggi, prosedur yang banyak. Yang receh, banyak benda nak ambil kira. Tapi apa yang kita perlu tahu, macam mana ahli tu dapat dilantik, ada 2 benda yang kita perlu ingat. Pesuruhjaya Tinggi British yang pertama. Yang kedua adalah Majlis Raja-Raja. Ada 2 tu je. PTB, MRR. PTB, MRR. Untuk ahli dilantik. PTB tu apa? Pentadbir Pesuruhjaya Tinggi British, MRR Majlis Raja-Raja. Kalau Majlis Raja-Raja tak bersetuju, maka tak dilantiklah menjadi sistem ahli seseorang manusia itu. Okey, yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. MPP tu apa? Kita lihat atas ni tadi. Ni. MPP tu adalah Majlis Perundangan Persekutuan. Macam law lah. Law ni kan sentiasa dikemaskini.
Sentiasa perlu update. Kadang-kadang kita tak tahu benda tu masalah. That's why dia perlu cadang undang-undang yang berkaitan. Ahli diletakkan di bawah kuasa persetujuan tinggi dan juga sistem kabinet. Satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Okey, apa kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan? Ini fokusnya. Yang ni masuk kuizis nanti. Fokus, masuk kuizis nanti. Okey, apa pentingnya sistem ahli ke arah kemerdekaan? Yang pertama, dia menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Yang kita sembang tadi, Liana Berisha, ingat tak? Apa fungsi sistem ahli? Untuk melatih penduduk tempatan, untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Inilah asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Dia yang tadbir Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan. Macam inilah apa yang Liana Berisha bagi tahu tadi kan. Untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Kalau lihat kat ruangan chat tu kan. Untuk memberikan pendedahan yang baik. Pendedahan baik dari segi apa? Nampak dia macam dia tak paku. Dia nak jawab. Dah menjawab dah pun tapi dia tak paku. Tentu kalau nak paku jawapan tu kita tukar untuk memberikan pendedahan yang baik dalam aspek pentadbiran politik. Nampak? Terus paku. Memberikan pendedahan yang menarik dalam pentadbiran dalam politik. Okey. Terima kasih Liana. Kemudian merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahlinya terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Yes. Penting sebab CLC ni dan juga sistem ahli ni yang ada lah orang Cina, orang India. So dia macam ada satu perkara yang kepelbagaian kaum untuk mentadbir dalam sistem ahli ni. So dia boleh give and take kan. Taklah macam one sided je, semua Melayu je. Cina India macam tak ada sumbangan. Tapi sistem ahli ni dia ambil, lihat gambar atasnya. Lihat muka surat 178 kalau ada buku teks, lihat nama tu. Datuk O Jaafar ada, E.E. Siturai-Singgem ada, H.S. Lee, Lee Tiang Keng, Tunku Yaakob. Nampak? Pelbagai bangsa ada kat situ. Mungkin untuk bangsa Sabah Sarawak lah belum ada. Tapi ada lah. Tapi waktu sistem ahli mula-mula ni tak ada lagi. Okay, kemudian kita akan masuk pada sistem pendidikan kebangsaan. Macam mana kita nak merdeka, jangan lupa aspek yang paling penting iaitu pendidikan kebangsaan. Kita akan lihat satu persatu. Pendidikan kebangsaan ni dia bukan terus pada falsafah pendidikan kebangsaan terus macam tu. Dia ada beberapa kronologi. Dia start from scratch, daripada zero. Yang pertama, yang ni. Kalau nak baca yang atas ni banyak pula sekolah berkena-kena. Tapi tak apalah. Yang ni semua orang faham dah kot. Kena baca juga yang ni. Kamu dah faham kan? Saya ringkaskan je lah. Maksudnya, sewaktu British, sistem sekolah ni dia ikut kaum. Dia wujud sekolah vernacular. Ada Melayu, ada Cina, ada Tamil, ada sekolah Inggeris dan juga ada sekolah agama. Banyak sekolah ni. And then benda ni lah jadi macam isu untuk melahirkan identiti bangsa. Kan? Dah Cina, sekolah Cina je. Mana nak cakap Melayu? Melayu je. Tak kenal pun orang Cina. Tak kenal pun orang India. Orang India pun tak tahu nak berkawan dengan siapa. Berkawan dengan orang India saja. So itu isu utama untuk mencapai kemerdekaan ya. So first kali pada tahun 1951, laporan Barnes. Bukan Barney. Barney and Friends yang warna ungu tu. Ni Barnes. Jawatan Kuasa Pelajaran Melayu dipengerusikan oleh L.J. Barnes. Dia cakap apa? Dia menekankan kepentingan sekolah rendah untuk membina satu rupa bangsa penduduk yang menganggap tanah Melayu sebagai tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Satu rupa bangsa penduduk. Sekolah rendah, satu rupa bangsa penduduk. Tempat tinggal yang kekal dan tumpuan taat setia. Nampak tak apa kandungan laporan Barnes? Fokus dia masuk kuizis nanti. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sebab tu Barnes ni cakap macam ni. Kepentingan sekolah rendah untuk rupa bangsa penduduk.
Dia nak wujudkan identiti rupa bangsa tanah Melayu tu sejak sekolah rendah lagi, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. At the same time bahasa Inggeris pun ada. Tapi once kita naik sekolah menengah, menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Sebab untuk laporan BANS tu dia fokus sekolah rendah untuk membina rupa bahasa penduduk. Belajar cakap bahasa Melayu time sekolah rendah je, tapi sekolah menengah speaking je all the time. Tu laporan BANS. Sekolah rendah Malay BM. Tapi bila sekolah menengah Malay BM pula dah. BMBI sekolah rendah, tapi bila sekolah menengah BI sahaja. Itu laporan BANS. Okey? Senang je nak ingat. Okey, bentar ya, bentar. Can you guys see it? Nampak tak? Nampak tak background? Apa yang kamu nampak? Tak nampak apa-apa. Okay. Sorry guys, internet lost. Lost internet kejap tadi. Okay. Are you guys with me right now? Ada dengar saya tak ni? Ya, ada. Okay. Terima kasih. Okay. Dah habis BANS tadi, kita masuk Fenwu pula. Fenwu. Macam Kung Fu pula nama. Feng Shui. Fenwu. Wong Fei Hong. Feng Sayuk tiba. Okay, laporan Fenwu. Apa laporan Fenwu buat? Tahun yang sama, tapi lepas laporan BANS tu. Diterbitkan berikutan dengan bantahan masyarakat Cina terhadap laporan BANS. Marah ya orang Cina ni. Apa ni? Perlu belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tak ada pun bahasa Cina. Dia marah. Dia bantah. Sebab tu dia buat laporan Fenwu. Dia nak mengkaji pendidikan Cina. Dia suka sangat Chinese education ni. Mencadangkan penambahbaikan untuk menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Nampak? Dia bermain dengan kata-kata. Menjadikan sekolah Cina sebagai institusi yang memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Macam mana tu? Okey, kita lihat. Apa kandungan Fenwu? Kandungan Fenwu, sekolah Cina diteruskan secara berasingan di bawah sistem kebangsaan. Dia sistem yang berbeza. Dia tak ikut mana-mana under spesifik punya sistem. Dia terasing sikit. Kemudian pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasi ke tanah Melayu. Yang ni yang bagusnya. Yang inilah memberikan faedah kepada penduduk tanah Melayu. Sebab asalnya sekolah Cina tu, dia belajar apa yang dia belajar kat sana je. Unsur Taoism. Bahasa-bahasa kat sana. And then dia buat laporan Fenwu, dia cakap, okay, jangan bimbang. Kita akan belajar pasal tanah Melayu. And then make sure orang Cina ni dapat berbakti kepada tanah Melayu. And then itulah untuk Fenwu. Okay, ingat kita ulang balik. Yang pertama tadi lah BANS. BANS apa? BANS dia cakap sekolah rendah, Malay, English. Tapi sekolah menengah, English only. BANS. Tapi kalau Fenwu ni dia bantah. Tak suka BANS. Kita perlu kaji pendidikan Cina. And then dia cakap lah, cakap apa? Sekolah Cina diteruskan secara berasingan dan juga berorientasikan tanah Melayu. Okay. And then yang ketiga, Ordinance Pelajaran 1952. Ordinance Pelajaran 1952 diluluskan selepas Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan BANS dan laporan Fenwu. Nampak? BANS, Fenwu. Dia macam drama lah. Yang ni, lepas tu yang ni. Gitu. Apa yang saya cuba sampaikan ni. Maksudnya macam ni lah. Mula-mula BANS. Kan, adventure. Pergi BANS. BANS tak elok. Pergi Fenwu pula. Fenwu pun tak elok. Gabung dua-dua pula. Elok ke tak? Kita tengok. Ordinans ini bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan. Semua murid daripada pelbagai bangsa disatukan dalam satu sistem berorientasikan tanah Melayu. Macam ni. Orientasikan tanah Melayu. Bagus. Ordinans pelajaran ni bagi saya dia bagus.
Kita lihat apa intipati dia. Oh, nampak gambar ni. Ni. Gambar ni. Cuba sekejap. Yang ni. Federation of Malaya Central Advisory Committee on Education. Dia nak bagi nasihat tentang pendidikan zaman ni. Dia nak buat report, laporan tentang Barnes Report dan juga Fenwu Report. Barnes, Fenwu. 10 September 1951. Okey, apa kandungan dalam Ordinal Pelajaran 1952 yang menarik sebab dia ambil kira dua-dua Barnes dan juga Fenwu. Bergabung meletup. Bukan, bergabung jadi Ordinal Pelajaran. Dia cakap tanah Melayu mempunyai dua jenis sekolah rendah, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa Melayu dan juga sekolah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil diajar sebagai bahasa ketiga di sekolah rendah sekiranya terdapat 15 orang murid dalam kumpulan yang sama. Oh, dah start jadi complicated sikit. And then sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Masih lagi bahasa Inggeris. So dia macam crisis identity zaman dulu. Sebab tu orang zaman dulu kalau kena elok pandai speaking. Sebab dia sekolah. Yang kalau kurang pandai speaking tu sebab dia tak sekolah lah kot. Ni adalah ordinal pelajaran. And then dia ada laporan Woodhead. Laporan Woodhead cakap apa? Woodhead, kepala kayu. Ketua Pegawai Pelajaran dari Britain diundang untuk meninjau perkembangan pendidikan dan seterusnya membuat cadangan tentang pendidikan di Sarawak dan Sabah. So Woodhead ni dia fokus kepada Sarawak, bukan di tanah di cakap apa? Semenanjung Tanah Melayu, okey? Apa yang dicadangkan? Apa yang kepala kayu ni cadangkan? Dicadangkan untuk memperkasakan pendidikan peringkat rendah dan menengah. Dia nak dua-dua. Rendah nak, menengah pun nak. Kemudian menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Kemudian mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Ini mana-mana pun nak. Ini dia ada kebangsaan di Sarawak dan juga di Sabah. Dia buat pindaan. Pindaan tu macam perubahan lah. Apa yang dia nak ubah. Apa yang nak ditambah baik. Kan? Yang pertama, mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Apa pendapat kamu? Mewujudkan sekolah menengah berbilang kaum dengan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Adakah kamu bersetuju? Saya nak dengar pendapat kamu. Adakah kamu bersetuju ataupun kamu tidak bersetuju? Nak guna bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Setuju ke tak? Jawapan ni senang je. Setuju tak setuju tu je. Tak. Tak setuju. Okey, kenapa? Uzma pun tak setuju. Liana pun tak setuju. Sebab apa tak setuju? Kalau diorang gunakan bahasa Melayu, lama-lama diorang nak kalau diorang guna bahasa Inggeris, lama-lama diorang jadi cakap bahasa Melayu pun tak tahu, tak faham. Yes. So, yes. Kalau perpaduan pun disebabkan oleh bahasa Inggeris. Disebabkan bahasa Inggeris kita bersatu. And then identiti Tanah Melayu itu sendiri tak ada dah. Apa guna nama negara Malaysia, Malay, tapi menggunakan bahasa Inggeris. So something wrong somewhere lah tu. Okay, thank you Liana, thank you Uzma. And then menyeragamkan sukatan pelajaran dan peperiksaan. Dan memperkenalkan buku teks yang berlatar belakangkan unsur tempatan, memastikan pendidikan sivik diajar secara formal di sekolah. Okey. Sekejap ya. Okey. Itu adalah pendidikan kebangsaan di Sarawak. And then pendidikan kebangsaan di Sabah. Dia nak buat pindaan pula. Dia nak mempertingkatkan pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di sekolah Cina. Ni ada unsur bagus lah pula. Dah nak start apa? Guna bahasa Melayu. Bagus. Memastikan bahasa Inggeris diajar di sekolah Melayu dan bahasa Melayu diajar di sekolah Inggeris. Jauh lagi bagus. Tu fungsi bagusnya pindaan. Dia macam sentiasa tambah baik. Menetapkan peperiksaan di sekolah menengah dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Yang ni pula dah elok dah point 1, point 2 dan last kali bahasa Inggeris.
Tapi dia ada faktor juga kenapa dia menekankan bahasa Inggeris. Sebab apa? Dalam isu-isu persuratan, kita perlu deal dengan British, and then kita perlu gunakan kosakata dan bahasa Inggeris. Kan? Itu yang geramnya. Okey. Itu untuk pendidikan kebahasaan di Sabah. Okay, ada soalan tak setakat ni guys? Liana, Amir, Humaira, Uzma, Syafiq Guzari, Maisara. Tak ada. Okey, Amir. Amir sihat, Amir? Amir dah sembuh ke hari tu kan? Oh, nice. Okey, tak apa. Alhamdulillah, syukur. Allah uji sebab Allah sayang. Allah sayang kita. Allah sayang kita. Kita sayang Allah. Ini kata-kata Ustaz Abid Liu. Okey, inilah. Tak apa. Inilah barisan kita. And then yang kelima. Okey, kita ulang balik. Yang pertama tadi lah laporan Barnes. And then Fenwu. And then ordinance pelajaran. And then Woodhead, kepala kayu kan. Woodhead, kepala kayu. And then yang kelima. Yang kelima adalah penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Yang ni antara yang terbaik. Saya rasa yang ni yang last kot. Kan yang 6. Ni yang last. Maksudnya sampai sekarang kita guna penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Falsafah pendidikan kebahasaan yang kita tengok tu seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Jaris tu. Okay. Inilah Datuk Abdul Razak Hussein, bapa kepada mantan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib Razak Hussein. Inilah dia. Muka pun lebih kurang je. Comel-comel sikit kan. Okay. Jawatan kuasa ini dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein selaku Menteri Pelajaran. Dia cadangkan satu sistem pelajaran kebangsaan yang baharu. Dia cadangkan. Penyata jawatankuasa pelajaran 1956 mengemukakan teras pembentukan sistem pendidikan kebangsaan dengan hasrat memupuk integrasi. Apa itu maksud integrasi? Siapa tahu? Integrasi dan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu melalui apa maksud integrasi? Siapa boleh teka ataupun siapa tahu maksud integrasi itu apa? Biasanya guna term integrasi nasional, integrasi politik. Dalam kartun pun banyak integrate. Integrate. Yes, Syafiq Ghuzairi. Bagus. Penyatuan ataupun penggabungan. Pandai Syafiq Ghuzairi ni. Bagus. Terima kasih Syafiq Ghuzairi. Penyatuan. Macam ni integrate. Dia nak integrate. Dalam kalangan rakyat berbilang kaum tu, dia kan ada Cina, ada India, dia nak integrate. Jadi Cindian. Keluarlah Nicole and David. Melalui yang pertama, sistem persekolahan yang sama bagi kanak-kanak daripada semua bangsa. Kan? Tak kira lah Cina ke Melayu ke India, kita bagi satu sistem sekolah yang sama. Sama-sama ambil UPSR. Itu contohnya lah. Bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Yes. No more English. Tapi diguna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bahasa kebangsaan tu. Ni bagus. Kandungan kurikulum yang seragam dan bercorak kebangsaan. Tak ada beza dah. Tak perlu dah nak exam ikut Cina. Tak perlu dah nak exam ikut India. Kita buat satu sistem exam yang sama rata. Duduk tempat sama, exam samalah. Itu penyata jawatankuasa pelajaran 1956. Yang sampai sekarang kita guna. Okay. Penyata jawatankuasa ini antara lain mencadangkan sekolah umum rendah menggunakan bahasa Melayu. Kalau kita ingat tadi yang banyak nak guna bahasa Inggeris adalah laporan daripada Woodhead, kepala kayu tu. Suka sangat guna bahasa Inggeris. Yang kedua ialah sekolah jenis umum rendah menggunakan sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Kalau jenis umum maksudnya SJKT, SDKC. So tak apalah. Tapi in a sense lah kita keluar daripada konteks kejap. Sebenarnya saya menyuarakan lah pendapat saya, pendapat peribadi saya. Orang yang sekolah jenis, contohnya orang Cina, dia mahir berbahasa Cina, dia juga belajar untuk berbahasa Melayu dan juga of course lah bahasa Inggeris.
Macam tu je dah jadi 3 bahasa dah dia menguasai. Multilingual punya person. Banyak bahasa boleh cakap. So in a sense saya macam jealous lah, saya envious. Berbanding kita ni orang Melayu, 2 bahasa, Melayu, Inggeris. Sama juga dengan orang India. India dia boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Tamil. Kan 3 bahasa. So actually kan kita sebagai rakyat Malaysia ni, kita dah duduk satu environment yang kepelbagaian kaum. Inilah pendapat peribadi saya lah. Apa salahnya kalau kita wujudkan sistem pendidikan yang menggalakkan siapa nak belajar boleh pilih bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Tamil. So bayangkan Malaysia sebagai sebuah negara di mana rakyat dia mampu berbahasa 4 language, 4 language. Every Malaysian can speak 4 languages. Macam ada wow factor kat situ kan. Itulah salah satu faktor dia. Tambah lagi kalau Islam belajar bahasa Arab, 5 language. Nak ambil kat mana? Alang-alang dah ada ni, elok kita. Itu pendapat peribadi saya lah. Tapi perlu lihat jugalah kapasiti otak masyarakat di negara ni. Boleh ke tak nak. Tapi dia ada LAD tau. LAD. Tak boleh kita keluar konteks sekejap. LAD adalah Language Acquisition Device. Acquisition. Macam mana tahaja acquisition device? Maksudnya, baby. Semua baby, kanak-kanak kecil, dia ada LAD dalam otak dia. Maksudnya dia macam kamus. Library yang sangat luas. So, dia boleh terima macam-macam benda, macam-macam bahasa. Sebab tu kecil. Sebab tu dah kalau kita ada adik, kalau kita implement dia pada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, dia senang nak masuk. Dia macam sponge. Serap je, bagi serap, bagi serap, bagi serap. Itu LAD. So let's say one day kamu ada anak ke, kamu ada adik ke, saya suggest untuk kamu latih anak-anak kecil untuk berbahasa lebih daripada satu bahasa. Sebab dia orang memang boleh terima. Sebab tu kalau kita ada adik yang suka tengok kartun kan, yang speaking bahasa Inggeris tu, cair je lidah dia. Kalau dia lihat kartun English tu every single day, cara dia bercakap pun dia macam develop daripada apa yang dia dengar daripada screen tu. Kalau dia sentiasa lah. Tapi itulah, itu macam perkongsian lah. Tiba kan. Okay. Kemudian bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan mata pelajaran wajib di semua sekolah. Sampai sekarang ni subjek sejarah pun wajib. Wajib lulus. Jangan fail sejarah. Kalau kamu fail sejarah, tak dapat result SPM. Yang geram. Sebab sejarah ni senang je. Senang je. Sembang je. Sekolah menengah kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, manakala bahasa Inggeris menjadi mata pelajaran. Itulah sedikit. And then ada penumbuhan parti politik. Of course lah kita nak merdeka kan. Takkan tiba-tiba je merdeka. Dia macam tadi kan, dia ada aspek pendidikan. Aspek pendidikan. Siapa ingat 5 laporan tu? Cepat. Siapa ingat 5 laporan? Jangan malu, jangan segan, bagi jawapan. Saya pun tenang. Cepat. Yang pertama sekali. Saya bagi clue, dia start dengan huruf B. Apa? Laporan apa? Laporan Barnes. Okay, Syafiq Kuzari. Bagus. Mantap. Yang kedua, laporan apa? Dia start dengan huruf F. Laporan Feng Wu. Feng Wu. Bagus. Thank you Liana, Batrisha. Bukan Feng Shui, Feng Wu. Okay? Bagus. Thank you. Laporan yang ketiga, laporan apa? Ataupun ordinan. Apa? Ordinan pelajaran. Ordinan pelajaran Okay, thank you Uzma, thank you Liana. Okay, yang keempat apa? Yang keempat. Kepala kayu tu ke? Yes, Syafiq Ghazali. Kepala kayu tu, woodhead. Thank you Syafiq, thank you Uzma. And then last kali, bapa kepada mantan Perdana Menteri kita, Tun Abdul Razak, dan juga Perdana Menteri kita yang kedua. Dia buat apa? Sampai sekarang guna. Jawatan Kuasa Pelajaran. Jawatan Kuasa Pelajaran 1996.
1 year before kita merdeka. Sebab tu dia usaha ke arah kemerdekaan kan. Kalau kita lihat tajuk bab 7 ni, usaha ke arah kemerdekaan. Kita merdeka 31 Ogos 1957. Betul kan? Penyata jawatan kuasa pelajaran 1956. 1 tahun sebelum merdeka. Maksudnya kita wujudkan penyata pendidikan itu untuk usaha ke arah kemerdekaan. Yes, terima kasih semua. Interaktif betul kamu semua hari ini. Syukur Alhamdulillah. Inilah insyaAllah lah berkat ni semua boleh jawab exam nanti. Sampai SPM pun perform semua dapat A. Okey, kemudian penambahan parti politik. Parti politik apa yang ada di tanah Melayu? Nak merdeka ni, kita nak merdeka ni. Ada banyak parti politik. Yang pertama dia ada Parti Kebangsaan Melayu Malaya, PKMM. Parti Kebangsaan Melayu Sarawak, PKMS. Angkatan Pemuda Insaf, API. API je ada, I tak ada. Kalau I Angkatan Insaf Rindu tiba. Ni sembang je ni. API. Pergerakan Pemuda Melayu, PPM. PPM ni juga Persatuan Pengangkat Malaysia pun boleh. And then last kali, yang ni confirm, semua tahu, semua kenal. United Malay National Organizations, UMNO. So ni adalah antara parti-parti politik yang sangat memainkan peranan dalam usaha untuk mencapai kemerdekaan. Tapi dia macam ada, nak cakap apa? Dia ada twist sikit. Kalau kamu semua masih ingatlah apa yang saya cakap berkenaan golongan kanan dan juga golongan kiri. Semua parti politik yang ada kat sini adalah golongan mana? Golongan kanan. That's why dia macam berat sebelah sikit lah sejarah ni. Tapi adalah reason dia tu kenapa. Yang pentingnya kita belajar dan kita cuba nilai. Apa sebenarnya yang berlaku ni dalam negara kita sewaktu zaman dahulu. Kita dah duduk kat tanah Melayu kan. Kita dah duduk kat Malaysia ni. Dah banyak dah. Dah lama dah ni. 1957. Berapa puluh tahun dah ni. Sekarang dah 2021. So untuk mencapai apa yang kita ada sekarang ni was never easy to begin with. Tak pernah senang, tak pernah mudah pun. Sangat penuh liku yang berduri yang diperjuangkan oleh orang dulu. So kita sekarang ni tugas kita, don't take things for granted and learn what you need to learn. Kita perlu belajar apa yang kita perlu belajar supaya kita faham apa yang sedang berlaku dalam dunia ni. Itu fungsi utama sejarah. Supaya kita dapat beza siapa baik siapa buruk. Dan kita pilih jalan yang terbaik untuk hidup kita, insya-Allah. Tiba kan? Okey. Pukul berapa dah? Pukul 7. Okey, inilah tarikh penubuhan dia. 1945 PKMM ditubuhkan, 1946 PKMS, 46 juga API, 46 juga PPM, 46 juga untuk UMNO. Pemimpin dia siapa? Dr. Burhanuddin Helmi, Ishak Haji Muhammad, Ahmad Bustaman. Abang Haji Zaini, Abang Haji Openg, Datuk Petinggi Abang Haji Abdillah, Ahmad Bustaman lagi. Tamat betul, tadi dah ada. And then Sirat Yaman, Awang Ramli, Rosli Dobi, Masyidi Siddiq. Datuk Orang Jaafar, Tunku Abdul Rahman. Perjuangan dia apa? Banyak perjuangan ni. Banyak perjuangan ni. Yang pertama, perjuangan siapa ni? Perjuangan PKMM kan? PKMM, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Dia cakap apa? Melahirkan kesedaran politik dalam kalangan orang Melayu. Menekankan perpaduan antara penduduk berbilang kaum. Mencapai kemerdekaan dan memperjuangkan Melayu Raya. Melayu Raya tu maksudnya, okey, apa term Melayu Raya sebenarnya? Term Melayu Raya itu adalah Melayu yang merdeka di samping pelbagai kaum yang duduk di sebelah kita. Itu Melayu Raya. So idea ni dah ada dari zaman dulu lagi dah. Cuma dia ada konflik dengan British. Sebab British dia tak nak bagi. Dia yang bagi. Dia sendiri yang buat, bukan dia orang buat. Kemudian memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di Sarawak, iaitu PKMS, Parti Kebangsaan Melayu Sarawak. Menentang penyerahan Sarawak kepada British dan dia buat rebranding, penjenamaan semula Persatuan Melayu Sarawak PMS yang diharamkan sebagai pendudukan Jepun di Sarawak. Masa Jepun duduk kat Sarawak tu dia agak radikal, agak agresif. So kesian jugalah dekat penduduk di Sarawak time tu.
Sampai ke askar Commonwealth pun datang. Daripada askar New Zealand datang. Untuk Australia pun datang untuk menghapuskan Jepun di Sarawak time tu. Angkatan Pemuda Insaf, dia menggambleng tenaga pemuda sebagai penggerak untuk membuat perubahan politik. Apa itu maksud menggambleng? Okay, you guys boleh guna terms ni dalam karangan bahasa Melayu. Menggambleng tenaga. Macam betul-betul all out lah. All out. Kerah tenaga untuk menggerakkan, untuk membuat perubahan politik. Menggunakan slogan merdeka dengan darah. Nampak? Perjuangannya radikal. Radikal ni maksudnya agresifnya, kejang. Kalau kita lihat golongan kanan, golongan UMNO, dia tak radikal. Dia buat discussion, buat rundingan, asyik-asyik jumpa British. Tolonglah bagi tanah ni, jangan buat macam ni. And then minggu depan, tolonglah jangan buat macam ni sambil minum teh. Jangan buat macam ni, okay? Janji Janji. Minum teh. Itu golongan UMNO lah. Kalau golongan before this ni macam radical sikit. Macam letup sana letup sini nak halau British. Untuk memperjuangkan kemerdekaan. Matlamat yang sama untuk merdeka tapi jalan yang berbeza. Ada dua jalan yang berbeza. So pilih yang mana terbaik untuk kamu. Mungkin kalau saya tanya every single one of you ni, kamu semua akan ada ideologi yang berbeza. Mungkin, okay, saya buat test lah. Okay, kamu boleh bagi tahu kamu golongan mana? Golongan kiri atau golongan kanan yang mereka? Cakap je. Tulis dekat chat, saya nak lihat kamu golongan mana. Maksudnya kamu bersetuju perjuangan yang mana? Saya bagi tahu dulu penerangan. Perjuangan golongan kanan iaitu melebihkan kepada perundingan secara aman damai. Jumpa British, cakap baik-baik. Itu yang kanan. Kalau kiri dia agresif. Dia menggunakan slogan merdeka dengan darah. Dia buat letup sana, letup sini. Dia buat ugutan untuk menghalau British daripada tanah Melayu. Okey, apa pendapat kamu? Bagi tahu je. Saya golongan kanan, saya golongan kiri, saya golongan kanan. Okey, bagus Liana Batusha dah jawab. Okey, yang lain apa? Yang lain. Liana Batusha dah jawab kanan. Okey, kamu semua ramai ni. Uzma pun golongan kanan. Thank you Uzma. Humaira mana Humaira? Biasa Humaira ni aktif. Humaira. Amir apa Amir? Maisara, thank you. Golongan kanan. Semua kanan ni. Tak jumpa lagi kiri, takut pula. Ada? Mana? Siapa lagi? Amir, golongan atas. Ayah Pen. Yelah tu Amir. Cepat Amir, golongan kanan ke kiri? Kalau golongan atas pun boleh. Saya tak boleh apa tu. Hak kamulah Amir. Nak join Ayah Pen. Saya support je. Okay, Humaira. Kalau ikutkan. Ni Syafiq pun ada ni, Syafiq Khuzairi. Semua kanan saya kanan lah tapi Ayah Pen tetap di hati. Okay. Semua kanan ni. Kita tunggu Humaira dan juga Syafira Elika. Kanan juga Syafiq Khuzairi. Thank you. Syafira Elika dengan Humaira. Last. Dua orang ni last. Cepat. Syafira Elika dan juga Humaira. Ada tak? Ada tak tu? Kalau tak ada tak apa. Saya rasa kanan cikgu. Ada. Okay, kanan juga Syafira. Okay, thank you Syafira. Humaira? Humaira 1. Humaira 2. Humaira pergi mana ni Humaira? Apa tadi soalan ni cikgu? Golongan kanan ke golongan kiri? Kamu pilih yang mana? Yes. Kalau kiri terlampau barbar sangat cikgu. Yes, saya setuju. Saya setuju Syafiq Khuzairi. Thank you. Betul. Humaira, cepat. Jawapan terakhir ni. Tengah fikir ke tu? Kanan, okey. Wow. Ayah Pen tak barbar je orang isap ketuk. Banyak pula hang tahu pasal Ayah Pen ni Amir. Hang memang golongan Ayah Pen Cikgu Syak ni. Better insaf awal Bahaya. Risau kadang-kadang.
Okay, so semua jawab golongan kanan. Tak ada seorang pun golongan kiri. So, menariklah. Menarik. Dia ada golongan tengah sebenarnya. Dia ada golongan kanan, golongan kiri dan golongan tengah. Tapi golongan tengah ni orang jarang ambil kisah. Sebab kebanyakan orang tengah ni adalah orang golongan agamawan. Kalau kamu nak tahu lebih lanjut, nanti saya boleh explain lah. Tapi dia complicated pula jadi nanti. Sebab dia lompat parti banyak. Sekejap kiri, sekejap kanan, sekejap tengah. Macam-macam politik dari dulu macam tu. So maksudnya kamu semua ni play it safe lah. Kamu ambil langkah selamat golongan kanan kan. Buat rundingan and then merdeka. Betul lah. Dia tak ada salah pun. Betul. Apa yang kamu cakap betul. Tapi satu je saya nak bagi persoalan lah. Adakah kita mampu merdeka sekiranya tiada golongan kiri untuk mengasak ataupun menyukarkan pertubuhan pihak British di tanah Melayu? Adakah kemerdekaan mampu dicapai? Adakah rundingan dapat dibuat? Ataupun British akan terus memonopoli kekayaan hasil bumi yang ada di tanah Melayu? Itu persoalan yang saya nak tanya kamu. Saya tak perlukan jawapan sebab jawapan tu kamu perlu main dalam minda, kamu fikir. Saya faham kenapa jawab golongan kanan. Sebab golongan kanan tu play it safe. Benda yang memang macam golongan maksum, tanpa dosa. Benda yang paling baik buat. Sebab buat rundingan, dapat merdeka. Kan? Buat rundingan, dapat merdeka. So, terus disanjung. Betul. Dari sudut sejarah, betul. Tapi dia ada nilai-nilai lain yang perlu diambil kira juga dalam sejarah. Itu yang menariknya sejarah. Dia macam kita lihat drama, ada masalah, tapi bukan satu je penyelesaian yang menyelesaikan masalah tu. Dia ada benda-benda lain. Tapi kalau tanya saya lah, sama ada saya ni golongan kanan ke golongan kiri, saya pun akan jawab saya golongan kanan. Walaupun sejauh mana saya respect golongan kiri, dia macam pemberatan dia sikit-sikit lah. 60% kanan, 40% kiri. Tapi dia kadang-kadang saya 60% kiri. Sebab tu dia macam, dia bukan macam lalang sebab lagi banyak belajar, lagi banyak benda yang kita perlu ambil kira kan. So tak senang kita nak buat keputusan. Nak hukum orang tu baik ke jahat kan. Contoh orang tu bunuh anak kucing, terus kita cakap dia jahat. Tapi dia bunuh anak kucing tu sebab anak kucing tu pembunuh bersiri. Tiba kan. Tu contoh nak analogi. Okay. And then ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada soalan Kita ada soalan, kita teruskan pembelajaran kita. And then menentang penjajahan British, menuntut kemerdekaan Sarawak. Ini merujuk kepada PPM dan juga UMNO untuk menentang Malayan Union. Bekerjasama dengan kaum lain untuk mencapai kemerdekaan. Yes, semua nak merdeka. Semua berjuang dengan cara yang tersendiri. Dengan cara sendiri, demi cinta ini. Tahu lagu apa tu? Tak ingat lagu apa tajuk dia. Okay, inilah Independence of Malayan Party, IMP. September 1991, Datuk Wan Jaafar dan juga Tan Cheng Lock menyatukan rakyat pelbagai kaum di tanah Melayu, kerjasama kaum sebagai dasar penting untuk mencapai kemerdekaan, dan juga PAS, Parti Islam Setanah Melayu. Set demo ni, PAH ni set demo. Okay, November 1991, Haji Ahmad Fuad Hassan dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi, dia memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi tanah Melayu, penyatuan pentadbiran Islam di tanah Melayu. Itu adalah PAS. And then PPP, People's Progressive Party. Ini Indian punya, itulah parti politik Dr. S. Kanapati Pillai, Dr. Srinivasagam. Dia memperjuangkan hak yang sama untuk semua kaum, regardless of you can be Chinese, you can be Indian, and you can also be Malay, untuk memperjuangkan keadilan sosial ekonomi berasaskan demokrasi berparlimen. Kemudian Parti Negara, Februari 1994, ada semua orang, semua bangsa ada. Datuk Wan Jaafar, Datuk Hamzah Abdullah, Kiah Jo Siang, EEC Turai Singgam dan juga P. Ramani. Dan menuntut kemerdekaan dengan bekerjasama semua kaum. Nampak obvious.
Obvious. Membentuk satu parti bagi semua rakyat untuk membentuk negara Tanah Melayu. Ini menariklah. Parti negara, sebuah parti yang dipimpin oleh pelbagai bangsa. Okay. Apa lagi yang kita ada? Ini ada lagi ni. Okay, habis kat sini. Lepas tu, yang ni kerjasama politik ke arah kemerdekaan ni kita boleh masuk next week. Kita habis kat sini dulu. Okay. Parti Kebangsaan Melayu Labuan, PKML. Tengku Nordin Zakaria Gan. Oh wow, nama Zakaria Gan. Meningkatkan kemajuan dalam bidang sosio-ekonomi dan menuntut agar Sabah dimerdekakan daripada pentadbiran British. Kemudian ada MIC. MIC iaitu Indian punya society lah. Dia nak menjaga kepentingan orang India di Tanah Melayu. Nampak? Dia dah spesifik dah. Kalau kita lihat yang atas tadi, yang ditakbir oleh orang India, PPP ke apa? PPP kan, People's Progressive Party, walaupun dia dipimpin oleh orang India dua orang, tapi dia untuk memperjuangkan pelbagai bangsa. Tapi MIC dia spesifik, Indian only. Memperjuangkan kemajuan politik bersama kawan-kawan lain. Yes. Kemudian Barisan Pemuda, BARIP, Jesselton dan Labuan, Mando Sharif, Imam Suhaili Yaakob dan Pangeran Ahmad menyatukan anak negeri dan bekerjasama untuk memperbaiki ekonomi dan juga politik. Kemudian menuntut keadilan daripada pentadbiran British. Sama juga British sini, British pula sini. And then BPS Sarawak, Abang Kasim, Abang Muhammad Kasim Taha, Ahmad Zaidi Edrus. Memperjuangkan kepentingan penduduk Bumiputra ke arah berkerajaan sendiri. Okay, wow. Ni first time dengan Bumiputra. Selama dengar Melayu, Cina, India. And the first time BPS dicakap untuk memperjuangkan kepentingan Bumiputra yang merujuk pada orang-orang asli. Orang-orang Bumiputra, Iban, Kadazan, mana-mana. Dia adalah penduduk asal Tanah Melayu juga. Menentang penyerahan Sarawak kepada British pun sama. And then Malayan Chinese Association, MCA, Tang Cheng Lock, Yong Shuk Lin, HS Lee. Nampak? Kalau MIC India memelihara kepentingan kaum Cina. Bekerjasama menentang komunis di Tanah Melayu. Okay, nak settle. Okay, now kita main quizzes Sekejap. Quizzes. Okay, so boleh baca buku dulu sekejap. Ada soalan tak setakat ni guys? Jangan malu, jangan segan. Ada soalan tanya je. Kita akan discuss lah kalau kamu ada soalan. Ideologi komunis. Oh, siapa ni? Humaira ke? Humaira tanya ideologi komunis macam mana? Betul tak? Hampir macam sosialis. Sosialis dia berbeza dengan sosialis. Yes. Dia berbeza. Pertama sekali kita Hello? Ya, Humaira. Hampir macam Bukan saya. sosialis. Hampir macam sosialis. Ingat macam ni. Kau Astaghfirullahaladzim, saya buka YouTube yang kita kelas-kelas lepas tu. Patutlah saya dengar suara kamu, saya dengar suara saya juga. Saya terkejut. Tiba. Sorry. Oh, saya je lah dengar kot. Kamu tak dengar. Tapi saya buka tab banyak. Maafkan saya. Saya manusia biasa. Okay, so saya akan bagi link dekat chat. Nanti kamu tekan link tu and then letak nama masing-masing, okay? Ada sikit je soalan, tak banyak pun. Ada 5 soalan je. Okay, quick question lah. Untuk online class, you guys ada banyak kerja sekolah tak? Tak banyak? Tak. Nak kerja sekolah tak? Saya boleh bagi. Oh, Amir cakap banyak tu. Banyak dah mati. Okey, kita ni. Okey, nak main individu ke nak main grouping? Individu lah. Siap tak grouping nanti. Hello guys, are you there?
Oh, masih ada lah. Ada. Okey, okey. Okey, saya bagi link dah tu. Tam. Okey, selamat datang. Selamat datang. Oh, ramai ni. Selamat datang Mia Maisara, Syafira, Batrisha, Uzma, Syafiq, Okey, Amir, Umaira dan juga siapa seorang lagi? Budak apa ni? Budak Girl Hadir. Ni Amir ni. Budak Girl Hadir ni Amir, tak silap saya. Oh, Liana. Liana Batrisha dah ada. Syafira Alika dah ada. Uzma dah ada. Mia Maisara dah ada. Syafiq Kuzairi dah ada. Umaira pun dah ada. Oh, cukup lah kan? 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So, buat yang terbaik. Soalan senang saja. Kalau kamu fokus tadi, kamu boleh jawab. Oh, berapa kali masuk Liana Batrisha? Ada 2 Batrisha. Oh, Batrisha Amani dengan Liana Batrisha. Patutlah. Wow. Menarik. Okay. So, all the best. And good luck. Bukan kaleng-kaleng ya, budak Girl Hadir ni.
Aku budak girl, embala menyerah. Okay, one more. Oh, ada chat. Saya baca tak. Dah siap? Okay, alright. Thank you, Diana. Okay, kita tunggu one more. And then we can discuss the questions. Kita boleh bincang. Senang tak soalan? Saya rasa saya dah buat senang dah soalan tu. Mungkin untuk option jawapan tu saya buat confused sikit lah. It can be the answer and it can not be the answer. Sama ada dua tu je lah. Okay. Semua dah siap? Okay. Tunggu satu soalan lagi tu. Umaira. Oh, Umaira tak ada. Umaira ada tak? Umaira? Tak ada. Kalau Umaira tak ada, saya end lah. And kita nak discuss ni. Okay, Umaira nak berbuka puasa kot. Biasa Umaira puasa kan. So, congratulations kepada semua. Tahniah. Good job. Mia Maisara, Uzma Zahrah dan juga Syafiq. Dan juga yang lain. Amani, Maisara. Okay. Uzma, Syafira. Okay, jom kita lihat satu persatu soalan dia. Dia tanya dekat sini, apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan? Dua option tu memang confirm lah. Memusnahkan harapan untuk merdeka. Proses menggugat perpaduan kaum. Oh, sorry. Thank you Uzma, inform. Dah nampak kan? Okay, thank you Uzma. Menyediakan asas kepada masyarakat untuk melatih orang tempatan untuk berkerajaan sendiri. Yang inilah yang apa Liana, saya tanya Liana apa sistem ni, Liana apa cakap? Untuk apa? Untuk macam ni lah benda untuk melatih orang tempatan untuk berkerajaan sendiri ataupun untuk mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Itu kita ingat sistem ahli. Okay, and then next. Apakah kandungan laporan? Laporan Barnes, Barney and Friend. Sekolah rendah, astagfirullahaladzim, sorry. Sekolah rendah menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yes, betul. Sekolah menengah menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Yes, pun betul. Sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Yes. Wow, semua orang boleh jawab. Itu yang first kali laporan Barnes, kan? Laporan Barnes tu yang first kali untuk sekolah rendah dan menengah, dia nak bentuk identiti. That's why dia menekankan bahasa Melayu di sekolah rendah sahaja. Tapi once masuk sekolah menengah, no more bahasa Melayu, bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. So yes, semua orang jawab betul kat sini. Tahniah, saya terharu. Make sure keep it up. And then apakah kandungan laporan Feng Wu? Bukan Feng Shui tapi Feng Wu. Feng Wu ni adalah laporan selepas daripada laporan Barnes. Sekolah Cina diteruskan secara berasaskan di bawah satu sistem kebangsaan. Yes, betul. Pendidikan sekolah Cina haruslah berorientasikan tanah Melayu. Pendidikan Cina menjadi inti utama.
Saya tahu. Saya tahu kenapa ada orang jawab pendidikan Cina menjadi inti utama jawapan dia. Dia macam ni lah. Untuk soalan, saya buat macam ni, untuk soalan subjektif ataupun esei, kamu boleh tulis macam ni. Pendidikan Cina menjadi inti utama. Nampak? Sebab ni adalah isi kepada penghuraian dan juga contoh. Tapi untuk subjektif, dia mungkin jadi salah, mungkin jadi betul. So nak tahu dia betul atau salah, lihat dalam buku teks. Ada tak dinyatakan dalam buku teks, pendidikan Cina menjadi inti utama. Dia mungkin jadi inti utama tapi dia tak termasuk dalam kandungan laporan Fenwu. Faham tak? Laporan Fenwu dia hanya cakap pendidikan sekolah Cina bererti kata dalam Melayu. Dalam laporan Fenwu. Tapi mungkin dalam sekolah tu dia guna pendidikan Cina. Inti utama tapi dia tak melalui laporan Fenwu. Laporan Fenwu hanya nak cakap sekolah Cina berasingan di bawah satu sistem dan juga berorientasi ke tanah Melayu. Itu sahaja. Laporan Fenwu, okey? Itu cara dia mungkin jadi tricky sikit. Ingat macam ni je lah. Okay. Apakah cadangan laporan Woodhead, kepala kayu tu? Dia cakap dia nak memperkasakan pendidikan rendah dan menengah. Dia nak perkasakan dan juga mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang teratur. Dia tak menitik beratkan kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sebab apa? Woodhead hanya menitik beratkan kepentingan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Woodhead. Dengan nama pun English dah. Woodhead, kepala kayu. Dia menitikkan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Okey. Dan soalan seterusnya. Apakah parti politik? Yang manakah parti politik yang parti politik yang berjaya ditubuhkan selepas Perang Dunia yang kedua? Ni semua jawapan dia. PKMN, PKMS, API dan juga UMNO. Semua jawapan dia. And then dah tak ada dah soalan. Finish your key. Ada soalan tak guys? Liana Batrisha, Amir, ada soalan tak? Uzma, ada soalan? Tak ada soalan. Okay Uzma, alright. Amir, dah jumpa Ayah Pen ke? Syafiq, ada soalan Syafiq? Kalau ada soalan, tanya je. Jangan malu, jangan segan. Dah jumpa. Untunglah. It's okay, salam. Waalaikumsalam. Syafiq Khuzadi pun tak ada soalan. Okay, alright. Tak ada masalah. How about Liana Batrisha? Okay, terima kasih kalau tak ada soalan. Maisara boleh tanya kalau ada soalan. Amani? Tak ada. Amani siapa Tadi tak ada nama Amani ni. Okay, tak ada soalan. Liana. Okay. Sorry. Batrisha Amani. Sebab nama sama tadi terus tukar Amani. Tak apalah, nama sama pun tak apa. Saya sebut nama. Saya panggil Liana. Saya panggil awak. Batrisha. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya harap apa yang kita belajar hari ini, bab 7 usaha ke arah kemerdekaan, dapat kita manfaatkan sebagai seorang manusia. Nota saya bagi dalam Google Classroom. Nota yang slide ni lah. Okay. So, saya doakan yang terbaik untuk kamu semua. So, stay safe, stay positive and all the best. Okay. So, sekian daripada saya. Saya minta maaf kalau ada terkurang, ada salah ke apa. Saya manusia biasa juga. So, tapi macam tu je lah. Assalamualaikum and have a good day everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. You're welcome. Sama-sama semua. Bye-bye.